Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersiaran kita lagi untuk waktu ini, saat ini, ruang ini bersama dengan Yayasan Amal Malaysia dalam program Kongsi Sini. Alhamdulillah, kembali bersama saya Ustaz Mahmud Farul Razi untuk kita sembang santai, untuk kita muhasabah, untuk kita ingat balik kita ni ada Tuhan, untuk kita ingat balik kita ni ada Allah, untuk kita ingat balik kita ni ada keluarga, untuk kita ingat balik kita ni ada tanggungjawab, untuk kita ingat balik kita ni ada perkara yang kita kena terus memberikan sumbangan, sama ada sumbangan tenaga, sumbangan akal fikiran, idea, sumbangan makanan, sumbangan wang dan sebagainya. Alhamdulillah, Yayasan Amal Malaysia telah bersama dengan banyak pihak untuk bersama menggembling tenaga memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, kepada ummah. Dan saya sendiri menyaksikan Yayasan Amal Malaysia telah memberikan sumbangan yang amat baik kepada ramai orang, sama ada di Malaysia atau di luar negara seperti Afrika dan sebagainya. Teruskan bersama dengan Yayasan Amal melalui kempen-kempen yang dianjurkan supaya dalam diri kita dan keluarga kita, insya-Allah, adanya fikrah untuk memberikan sesuatu. Sesuatu apa? Apa sahaja yang kita ada, berikan. Apa sahaja yang kita ada, khidmatkan. Dan hari ini, Alhamdulillah, kita masuk lagi dalam sesi yang baru, fasa yang baru, medium baru, dakwah dalam memberikan sembang santai, dakwah dalam memberikan nasihat, dakwah dalam memberikan kata-kata untuk muhasabah. Dan hari ini saya nak bersembang dengan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Satu cerita, satu tajuk yang kadang-kadang orang fikir, bila nak buat ni kan? Iaitu apa? Yang sesuai dengan waktu sekarang ni, Ramadan. Apa dia? Iaitu persiapan raya. Persiapan awal Ramadan atau hujung Ramadan. Mana satu? Hari ini kita nak sembang-sembang. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang Ramadan adalah bulan yang start datang setahun sekali. Ada 29 hari, ada 30 hari. Ada 30 hari, ada 29 hari. Kalau kita sebut tentang Ramadan, benda apa yang paling kita ingat-ingatkan? Kalau saya, bila sebut tentang Ramadan, perkara yang saya paling ingat, tak boleh lupa, seronok untuk diingat, iaitu menyambut Ramadan ketika zaman kanak-kanak. Sebab apa? Waktu itu kalau tak ada mercun, bunga api, tak kisah. Tak sah, bukan tak kisah, tak sah. Sebab masuk je Ramadan, ya, macam mak dengan ayah saya, orangnya tegas, mesti pergi surau, join tarawih. Bayangkan waktu kecil, ya, waktu sekolah rendah, mak dan ayah saya mengajar untuk join solat tarawih tu 20 rakaat. 20 rakaat. Dia seru juga. Jadi didikan mak ayah kita ni lah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Tapi dalam 20 rakaat tu kadang-kadang kita celup-celup juga. Ya, sudah solat 8, lepas tu keluar kejap, mau join main bunga api, main moco dengan kawan-kawan. Seronok sungguh. Kalau diingat memang seronok sungguh. Seronok kan? Itulah saya. Dan tentu sekali tuan-tuan dan puan-puan ada kenangan masing-masing, kenangan yang tak boleh lupa. Ya. Jadi hari ini kalau kita sebut tentang Ramadan, lepas Ramadan ni ada satu bulan yang paling ditunggu oleh kanak-kanak. Sebab apa? Bulan apa? Bulan Syawal. Sebab apa? Dapat duit raya. Jadi ada orang, bila kita sebutkan tentang Ramadan, dia dah bayang yang lepas tu. Sebab itu ada seorang syekh saya waktu di Mesir dulu. Lepas apa kita panggil? Lepas asar, dia ada kuliah kat Masjid Azhar tu.
kebetulan kita ada ruang lapang sikit kita join. Syekh tu sebut apa? Syekh tu sebut, saya punya doa macam ni. Dia kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Syawal. Maka anak murid yang dengar ketika itu, Syekh, bukankah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Itu Syekh tu gelak. Dia kata apa? Dia kata saja aku nak doa macam tu, ya, wa balighna Syawal, supaya aku dapat menikmati Ramadan tu full. Moga-moga Allah tak matikan aku dalam bulan Ramadan sebab nak dapat semua, dia katalah. Maka dia kata macam tu. Jadi hari ni bila kita sebut, katalah kita join Syekh tu sekali untuk masuk dalam kempen Ramadan, moga-moga Allah dapat bagi kita peluang Ramadan tu full sampai Syawal, kan. Bila kita sebut tentang Ramadan, akan jumpa Syawal. Syawal ni bukan bulan biasa-biasa. Ada orang bulan Syawal ni mengalir air mata. Sebab apa? Mengalir air mata sebab tak mampu nak belikan apa-apa untuk anak beranaknya. Ada orang Syawal ni dia mengalir air mata sebab apa? Dia beraya tanpa ibu. Dia beraya tanpa ayah. Dia beraya keluarga nun jauh. Ya. Tapi dalam Syawal ni juga ada orang yang all out. Dia kata kalau Ramadan all out, raya pun kena all out. Apa maksud raya all out? Raya all out adalah raya dengan penuh persiapan, raya dengan penuh kemeriahan, raya dengan dia kadang tak mewah pun tapi meriah, kadang tak perlu kos tinggi pun tapi meriah. Ada orang dia akan pastikan keluarganya beraya dengan full lengkap. Hari raya pertama baju biru, hari raya kedua baju hijau, hari raya ketiga baju merah, hari raya keempat baju peach dan seterusnya. Dan semua ini mereka buat baru, ya, baru. Orang miskin, orang susah, dia tak mampu. Tapi dia mampu juga beraya dengan meriah. Nak katanya semua ini ada persiapan. Baik. Jadi hari ini kita nak bawa tajuk persiapan raya awal Ramadan atau hujung Ramadan. Kita nak sembangkan ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bulan Ramadan ni dia ada 3 fasa. 10 malam pertama, 10 malam pertengahan, 10 malam terakhir. Tuan-tuan, 10 malam pertama kalau kita ingat biasanya lah, ya, masjid-masjid kalau 10 malam pertama memang penuh. Lagi-lagi malam pertama. Lagi malam pertama. Malam pertama Ramadan, malam pertama tarawih. Saya teringatlah kan dulu masa belajar, ada satu surau ni minta saya jadi imam. Malam pertama surau, malam pertama jadi imam tarawih. Saya memang waktu tu saya sebelum isyak saya plan nak datang lah. Nak sebutkan ni malam pertama ni saya datang naik kereta, kebetulan saya pun dah kenapa naik kereta malam tu. Apakah yang berlaku? Tak ada parking. Parking yang dikhaskan pun dah diambil orang. Ya, maka nak sebut inilah waktu-waktu istimewa yang semua orang nak rasa. Waktu itu ada orang tak pernah pakai jubah malam tu nak pakai jubah. Ada orang malam tu selama hidup dia tak pernah pakai kopiah nak pakai kopiah. Ada orang selama tu memang hari biasa dia tak pergi bersurau dan masjid nak join, merasa meriah. Ya. Dan bila mana masuk 10 malam, ya 10 malam yang pertengahan, jemaah mula sikit hilang, ya. Masuk pula 10 malam yang terakhir, ya, dia jadi macam piramid sebut kadang-kadang, ya, makin sikit orang, ya. Jadi kadang-kadang orang tertanya-tanya, mana jemaah banyak-banyak ni yang banyak masa awal Ramadan memenuhkan ruang tu sampai melimpah-limpah, 10 malam terakhir dia dah tak ada, mana? Ada orang sebut mereka membuat persiapan raya. Baik, maka pada waktu ini kita nak sembangkan tuan-tuan, di manakah yang terbaik, awal Ramadan atau hujung Ramadan. Baik, kita nak sebut ni tanpa ada apa-apa prejudis, tanpa ada sangka buruk, tanpa ada pandangan yang tidak baik. Jadi malam ni kita nak, jadi pada waktu ini kita nak sebutkan. Baik, ada orang tuan-tuan dia dari Sya'ban sampai Ramadan, dari awal sampai hujung sibuk sangat kerja. Kerja yang maksudnya kerja yang posisi dia tu penting. Sebagai contoh doktor, posisi dia tu penting, dia tak sempat apa-apa pun.
Tiba-tiba bosnya kata pada 26 Ramadan, katakan hujung Ramadan, kata nambah ada Siti. Doktor Siti, saya tengok awak ni dari dah sebulan, 2 bulan lebih saya tengok ni awak kerja all out, saya bagi awak cuti sampai hari raya ketiga. Itu je waktu yang dia ada. Kebetulan baru dapat gaji, pula contoh, dia pun ajak adik dia, mak ayah adik-adik jom beli baju raya. Itu je waktu yang dia ada. Sebab apa? Dia ada komitmen kerja. Ada orang dia kerja tak sibuk sangat, contohlah cikgu kan, atau apalah orang kerja office, yang ada kesedaran bahawa 10 malam yang terakhir adalah waktu untuk pulun Ramadan, mengejar Lailatul Qadar dan sebagainya. Ya, maka dia dah plan dah. Dia dah plan apa? Antaranya dia buat persiapan langsir, baju raya, kasut raya, semua dia dah beli awal. Ada orang, ya ini je ni. Jadi kita di mana? Kita di mana? Kita sendiri yang tahu sibuk kita macam mana. Jadi sebenarnya saya nak di sini dalam sesi ni, saya nak mengajak diri saya dan semua penonton, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita nak ajak untuk kita semua buat persiapan Syawal kalau boleh lebih awal. Ada orang soleh sebut apa? Dia kata kalau nak raya mesti kena sambut, sebab hari kemenangan. Ya, takkan nak raya pun sederhana sangat, tak. Cukup apa yang ada tapi meriah, tu dia punya konsep dia. Ada orang dia dah target dah. Jadi dia buat masa Rejab dia dah buat baju raya. Masa Rejab dia dah buat langsir raya. Dah beli, dah siap, masuk dalam plastik, letak dalam almari. Contoh, nak bau kedai lah orang kata kan. Tak basuh pun lah. Jadi sepanjang hujung Ramadan dia pulun. Hari-hari dia kejar, nak mengejar deadline yang dia target untuk khatam Al-Quran, yang dia kejar deadline yang dia untuk setiap malam tak miss untuk buat untuk mengejar Lailatul Qadar, bangun malam dan sebagainya. Dia nak kejar semua ini. Maka sebenarnya asal poin utamanya adalah dalam kita membuat persiapan Syawal, jangan biarkan Ramadan kita Ramadan yang longgar. Dalam kita membuat persiapan Syawal, jangan biarkan Ramadan kita Ramadan yang tak ada erti. Jangan biarkan kita buat persiapan Syawal, Ramadan kita Ramadan biasa-biasa. Ramadan macam orang tak ada objektif Ramadan tu apa. Ya. Sama juga kalau kita nak sebutkan macam orang tu dia berniaga baju raya. Kalau baju raya jual awal Ramadan, ya, jual awal Ramadan, kurang orang nak beli. Sebab masa tu kalau jual macam tu memang orang tak ni, sebab orang budaya. Kita tak boleh salahkan budaya, cuma kita boleh mendidik keluarga kita dan orang lain. Ya. Jadi waktu hujung Ramadan je dia boleh nak pulun buat harga sale dan sebagainya. Jadi kalau dia dah tahu dah hujung Ramadan, dia dah start sibuk. Maka dia aturkan staff-staff dia. Contohlah dia bos. Ya, dia ada produk, katalah Ramadan tu dia target 1 juta. 1 juta jualan contoh. Maka dia boleh target dah staff-staff, ada yang kerja siang. Maka dia galakkan staff-staff yang lain yang kerja siang malam pulun bangkiam dan sebagainya. Ada staff-staff yang kena bekerja malam, dia dah suruh dah pulun siang, settlekan apa-apa yang patut. Dan dia sendiri dah cakap dengan keluarganya, kita siapkan awal supaya dalam kita kejar sale, kita masih lagi dapat menjaga Ramadan. Sebenarnya perkara ini subjektif dan hanya kita sendiri yang tahu di manakah kedudukan kemampuan Ramadan kita atau kedudukan semasa keluarga kita dalam menghadapi Ramadan dan Syawal. Persiapan tu hanya kita yang tahu. Jadi di sini untuk saya mengajak diri saya dan kita semua untuk Ramadan buatlah pulun sehabis-habisnya. Pulun sehabis-habisnya, sedekahnya, mengajinya, zikirnya, qiyamnya, ya. Sampai disebutkan ada orang tanya, ustaz, mana yang paling baik? Bagi duit raya masa Ramadan atau bagi duit raya masa Syawal? Tentu sekali bagi duit raya yang terbaik adalah pada bila? Pada Ramadan. Kerana kita akan dapat pahala yang berganda-ganda tu. Kalau kita bagi dekat bulan Syawal boleh juga, ya, cuma tak dapatlah pahala memberikan sumbangan pada bulan Ramadan, memberikan sedekah. Kita dah tahu duit raya ni adalah sedekah. Kita bagi hujung Ramadan, katakan kita ada 2 rumah kan, rumah mak kita, rumah mertua kita. Kita
katalah mertua kita di Terengganu contoh. Hujung Ramadan kita pun balik Ganu dulu. Contoh, jumpa pula dengan anak-anak saudara. Nah, ni pak cik bagi duit raya. Nah, ni ambil seorang satu ampau ni, sampul duit raya ni. Tapi ada pesan, ni dah bagi siap-siap, waktu Syawal nanti jangan minta. Contohlah Maka inilah ada orang dah mula merancang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita kena rancang Ramadan kita, Syawal kita jangan tercicir. Jangan pula sampai pulun Ramadan sampai tak sempat buat apa-apa untuk raya. Datang mak kita dari kampung, "Leha, apa rumah kamu ni tak rupa raya pun?" Leha kata apa? Leha kata, "Mak, pulun puasa hari tu mak tak sempat buat apa-apa pun susah juga." Maka kita hidup dalam realistik punya keadaan. Pulun semua, jangan tinggal semua, susun, jangan berterabur. Dapat sesuatu hari ini? Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya, Ustaz Mahmud Farul Razi, dalam sesi kongsi sini bersama dengan Yayasan Amal. Saya mohon maaf sekiranya tersalah bicara. Saya mohon ampun sekiranya terlebih kata-kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.